Madinah, tuan-tuan. Abu Talha. Sebelum kita baca, kita cerita dulu. Nama dia Zaid bin Sahal bin Al-Aswad, tapi terkenal dengan nama Abu Talha. Siapa dia ni? Dia orang kaya di Madinah. Kaya apa? Dia terkenal saudagar kurma. Dia ada kebun kurma yang paling besar di Madinah, Abu Talha ni. Dia ni apa? Dia mempunyai aset dia, kebun yang dipanggil Bayruha. Bayruha ni sekali kita nak. Ayat yang kita baca tadi berkisar tentang kebun yang nama dia Bayruha. Baik, dia ni bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, dia orang Madinah. Dia asal daripada suku Khazraj yang kemudian dia dipanggil Ansar. Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, ramai orang Madinah masuk Islam. Dia tak masuk. Ni Abu Talha ni. Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, orang pakat pergi sambut tu di pintu sempadan Madinah tu. Termasuk dalam yang pergi sambut ni ialah kepala Yahudi. Kepala Yahudi pun pergi pakat tunggu nak tengok yang kata Muhammad ni. Dan lepas itu ramai masuk Islam, tetapi Abu Talha tak masuk Islam. Sehinggalah satu hari dia jatuh hati kepada Ummu Sulaim. Siapa pula Ummu Sulaim ni? Ummu Sulaim ni mak kepada Anas bin Malik. Nama apa pula? Anas bin Malik. Mak Anas bin Malik ni Ummu Sulaim, orang segak di Madinah. Orang segak. Bila Nabi sampai di Madinah, Ummu Sulaim masuk Islam. Laki dia bapa kepada Anas bin Malik, nama dia Malik bin An-Nadhar, tak mau masuk Islam. Laki tak masuk Islam, dia masuk Islam juga. Pasal masa tu belum main lagi ayat perintah suruh bercerai laki bini kalau tak masuk Islam. Dia masuk Islam. Ummu Sulaim ni laki dia tak mau masuk Islam, tak mau sudah pergi. Dia masuk Islam, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki dia yang juga bapa kepada Anas bin Malik ni mati pun tak masuk Islam, sampai mati kafir. Bila laki dia mati, Ummu Sulaim ni orang segak di Madinah ni, dia berjanji pada diri dia sendiri. Dia kata dia tak mau menikah dengan siapa dah, dia nak fokus bela anak dia. Dia ingat macam tu. Tak lama lepas tu, Abu Talha yang belum Islam ni jatuh hati dekat dia, main nak meminang dia, main nak ajak dia kahwin. Dia kata no, saya dah berjanji pada diri saya tak mau kahwin dengan siapa pun dah, saya nak jaga anak ni. Abu Talha ni tak boleh tidur malam, dia sudah syok dekat Ummu Sulaim ni. Dia duk ulang mai, sampai akhirnya Ummu Sulaim ni kata dekat dia, hang nak kahwin dengan aku macam mana? Hang bukan Islam, aku orang Islam. Jadi kau mana cerita pun hang tak boleh kahwin dengan aku. Aku Islam, hang bukan Islam. Abu Talha yang tak boleh dah ni, dia dah syok dengan Ummu Sulaim ni. Dia kata okey, kalau begitu aku nak masuk Islam. Siapa boleh bimbing aku? Aku nak jadi orang Islam. Sampai macam tu. Tu orang kata cinta apa? Cinta buta. Ummu Sulaim kata dekat dia, mana ada orang ni dah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa. Bila dia sampai duk langkah mai dekat Nabi tu, Nabi tengok Abu Talha yang belum Islam ni duk langkah mai ni. Nabi kata ada dekat sahabat ni, Nabi kata aku dapat nampak kesungguhan dia nak terima Islam. Nabi kata lagu tu, mai sungguh, mai abang kata nak masuk Islam. Okey, tu cerita Abu Talha ni. Nak cerita tuan punya kebun Bayruha ni. Apabila dia masuk Islam saja, dia ni terus jadi orang hebat. Dia jadi tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pakar dalam naik kuda dan juga pakar dalam memanah. Perang-perang besar ni yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, perang Uhud, dia terlibat semua. Bahkan semasa berlaku perang Uhud, ketika Nabi jatuh dalam lubang tu, dia di antara orang yang pergi jadi benteng manusia, duk tahan dada dia daripada panah kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nampak tak? Daripada lambat masuk Islam, masuk tengok apa sudah jadi dekat dia jadi cukup hebat. Ni yang kata Abu Talha ni, dan dia orang kaya.
Kebun korma dia yang kata Bayruha ni tang mana tuan-tuan? Kalau kita pi Madinah, daripada deretan Dar Taibah, Oberoi Hotel, apa pi sampai Movenpick apa semua tu, daripada situ nak pi ke arah kiblat Masjid Nabawi, dataran marmar tu semua kebun korma dia. Semua hak dia punya. Dia ada lebih kurang 140,000 batang pokok. Dia bukan derma 10 pokok. Dia bukan derma takat-takat 450 pokok. 140,000 batang pokok dia bagi lagu tu ya. Dia tak nak fikir kata dia nak jadi rugi di atas dunia. Ni yang kata Abu Talha ni. Macam tu orang dia. Turun ayat yang kita dah baca ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hang tidak dianggap mendapat hakikat kebaikan sehingga apa hang paling sayang hang sanggup nafkah pada jalan Allah. Dia dengar ayat tu, dia kena karan. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata ini semua wa innaha sadaqatun lillah. Dia kata ni semua kebun korma aku ni 14,000 pokok ni, 14,000 semua aku bagi sedekah kerana Allah. Ni yang kata Abu Talha orang hebat ni, sampai macam tu sekali. Hebatnya yang dikatakan Bayruha ni apa dia? Pasal tempat dia strategik. Tempat dia paling strategik. Dia duduk betul-betul di halaman Masjid Nabawi. Nak pergi masjid tu lintas kebun dia. Satu. Yang kedua, yang dikatakan kebun korma Bayruha ni ada telaga pula dalam tu. Dan telaga tu, telaga yang merupakan suplai air yang paling sedap di atas bumi Madinah. Sehingga Nabi SAW tiap-tiap hari Nabi akan masuk dalam kebun korma tu, pergi minum air dia. Benda ni dicatatkan di dalam hadis Nabi SAW. Bila turun ayat tadi, Abu Talha pula ingat pula ni kebun korma Nabi suka. Dalam tu pula ada telaga hak Nabi suka. Dia tak nak cakap banyak. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia terus kata, ya Rasulullah, wa innaha sadaqatun lillah. Aku sedekah semua ni kerana Allah. Nabi SAW dengar macam tu, Nabi SAW kata apa? Zalika malun rabih. Nabi kata, oi, dia kata Abu Talha, ini harta yang sangat menguntungkan. Ni kalau nak jual ni, anytime ready buyer dah ada. Ni hang nak bagi dengan nama Allah, hang nak bagi sedekah ni, biar betul. Itu maksud dia. Nabi kata biar betul ni, nak bagi ni, nak sedekah kerana Allah. Nabi SAW kata, zalika malun rabih. Ini harta yang sangat menguntungkan. Dia jawab balik dekat Nabi, dia kata apa? Dia kata, aku mengharapkan ini menjadi pahala dan simpanan aku di akhirat esok. Dia bulat hati, dia bagi. Nabi kata, lah macam inilah Abu Talha. Balik pergi tengok adik-beradik hang, kalau ada yang susah ke apakah, hang bedak-bedak kebun korma ni, bagi dekat mereka seorang sikit. Bagi dekat mereka seorang sikit. Okay? Dia kata, kalau itu yang Tuan kata, saya ikut saja. Yang penting bukan hak saya. Saya bagi dekat orang. Dalam sejarah Madinah dia tulis apa? Dia bagi kepada 70 orang adik-beradik dia. Tiap-tiap seorang dia bagi 200 pokok. Jadi berapa jumlah? 70 orang, tiap-tiap seorang 200 pokok. 7 kali 2, 14. 14 jadi apa? 14,000. Bukan 140,000, 14,000. 14,000 pokok dia bagi lagu tu aja kepada semua adik-beradik dia. Ini yang dikatakan kebun korma Bayruha, kepunyaan Abi Talha. Cuba kita baca cerita dia. Dia kata Abu Talha seorang sahabat Nabi SAW yang kaya harta. Dan dia ni orang Madinah. Telah berkata seorang sahabat Nabi SAW lagi khadamnya, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni siapa dia? Anak tiri dia. Pasal Abu Talha kahwin dengan Ummu Sulaim mak Anas. Anas ni jadi anak tiri dia. Adalah seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Talha. Ialah seorang daripada kaum Ansar yang banyak harta.
dan adalah harta yang amat dia sayang ialah kebun kurma Bairuha. Letaknya kebun kurma itu di sebelah kiblat Masjid Nabawi di Madinah. Kalau kita pergi hari ini tuan-tuan, kita mai daripada arah masjid ni, daripada Hotel Dar Taibah apa, Malaysia banyak duduk belah ni. Kita duduk nak pergi masjid tu, duduk lintas dataran tu, atas bumbung masjid kita nampak kubah biru kecil-kecil, ada 5 biji kubah biru. Kita pergi rapat ke belah kiri, pintu masuk Masjid Nabawi, nama pintu King Fahad, Al-Malik Fahad punya pintu. Masuk kot tu. Daripada pintu masuk tu lebih kurang dalam 15 meter macam tu ya. Di situlah lokasi telaga yang kata telaga kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Saudi dia buat bulat tiga circle atas lantai. Tapi dia tutup dengan kapet. Tapi kalau kita pergi, kita selak kapet tu nampak dia ada 3 circle bulat tu. Sebagai tanda di situlah dulunya telaga yang Nabi paling suka. Hari-hari Nabi pergi duduk minum air dia. Kita duduk lintas nak pergi tu, nak pergi Masjid Nabawi tu, kita mau ingat ini semua dulu kebun kurma Abu Talhah dulu, yang dia sedekahkan, dia infakkan pada jalan Allah. Baik, dia kata maka Nabi SAW selalu masuk ke dalam kebun kurma itu untuk minum air tawar yang sangat sedap di dalamnya. Dan kata riwayat At-Tirmizi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma nazalat hazihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aw man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, qala Abu Talhah, dia kata. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia telah diturunkan Allah ayat lan tanalul birra tadi, dan dibacakan oleh Nabi SAW, kira-kira maknanya tidak mencapai sekalian kamu akan hakikat kebaktian itu sehinggalah kamu sanggup belanja sekalian harta yang kamu sayang kepada jalan Allah. Dan juga firman Allah dalam ayat lain, siapa yang sanggup memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka apabila turun firman yang demikian itu, Abu Talhah kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bahwasanya Allah sebut dalam Quran tidak mencapai kebaikan yang sebenar sehinggalah seorang sanggup nafkahkan harta yang dia paling sayang. Sesungguhnya ada pada aku kebun yang amat aku sayang, iaitu kebun Bairuha. Sesungguhnya aku jadikan ia wakaf kerana Allah. Tu cerita dalam hadis itu. Baik, masalah dia kata Abu Talhah mewakafkan kebun itu kepada family kerabat dia. Kata Abu Talhah, telah hamba jadikan kebun hamba yang hamba sayang itu wakaf kerana Allah. Hamba harap pahalanya menjadi pertaruhan di sisi Allah. Harap aku mati esok, pahala duk mai kat aku. Maka diletakkan akan dia, maka letakkanlah akan dia ya Rasulullah kepada siapa yang Tuhan mahu. Dia kata dekat Nabi, aku wakaf benda ni, terpulang dekat Nabi lah, nak bagi dekat siapa-siapa pun. Dia kata kebun kurma ni, hamba menurut sebagaimana perintah Tuhan hamba, perintah Nabi SAW. Apabila didengar oleh Nabi SAW yang demikian itu, sabda Nabi, bah, Nabi kata bah, maksud dia apa? Maksudnya syabas. Itulah harta yang laba dan menguntungkan. Oh, Nabi kata hang bagi benda ni benda paling mahal, benda aset yang paling berharga di atas bumi Madinah, hang sanggup wakaf kerana Allah. Masya Allah, aku fikirkan baiklah engkau jadikan wakaf itu kepada kaum kerabat engkau. Sebaliknya Nabi kata kat dia, pergi bagi kat adik-beradik. Daripada wakaf dekat orang-orang yang tak tentu ni, bagi keutamaan kepada adik-beradik. Maka kata Abu Talhah, perbuatlah ya Rasulullah apa yang Tuhan hamba mahu membahagi-bahagikannya. Dia kata terpulang, saya nak bagi, Tuhan kata bagi kat siapa, saya ikut. Kalau kata bagi kat adik-beradik, bagi kat adik-beradik, saya tak kisah, dia kata. Dan tersebut pada riwayat At-Tirmizi, kata dia, wa kana lahu haitun faqala ya Rasulullah haiti lillah. Adalah bagi Abu Talhah itu kebun yang berpagar. Katanya kebun dia tu 14,000 pokok tu ada pagar keliling, dia kata. Apabila didengar oleh dia akan firman Tuhan ayat tadi ini, maka dia datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kebun yang paling hamba sayang ini hamba wakaf kerana Allah. Tuan-tuan, yang tu kita baca cerita Abu Talhah, tuan-tuan.